وبه نستعين والعاقبة للمتقين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان والحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن والحمد لله الذي من علينا بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan hati kita. Tak ada seseorang yang hati ini hidup adalah dengan melaksanakan dengan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah as-salah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, kata Abdullah bin Abbas, dengan apa yang difardukan oleh Allah, contohnya adalah as-salah. Wajilat qulubuhum, hati mereka gementar, yaknilah mereka khawatir tidak melaksanakan ibadah salah secara baik. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, apabila dibacakan ayat Quran kepada mereka, maka bertambahlah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah, iaitu Allah Subhanahu wa taala, mereka bertawakal. Ini menunjukkan bahawasanya kitab Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman yang dikaitkan ini adalah dengan al-yaqin, itulah keyakinan. Seperti mana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas dunia ini tidak ada yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kamu melainkan adalah al-yaqin dan juga al-afiyah, keyakinan, dan juga sejahteranya kamu pada akal kamu, pada jiwa kamu, pada hati kamu, sehingga kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-afiyah di situ adalah ma'rifatullah Subhanahu wa taala yang didasari dengan al-yaqin, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila seseorang tersedar tentang apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dia segera melaksanakannya tanpa dia memikirkan tentang dunianya, tanpa memikirkan lagi tentang urusannya. Mereka bersegera dia melaksanakan dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada di antara manusia yang meninggalkan salat. Tak kala mana dikatakan ini ayam yang tidak disembelih, mau beli, maknanya dah mati dah, tidak mau sebab haram makan. Judi haram dalam Islam, arak haram dalam Islam, nak makan babi haram dalam Islam. Kalau buat juga hukumnya dosa besar. Lalu meninggalkan solat jauh lebih besar, tapi dia tidak sedar perkara tersebut. Bahkan kita tidak akan mampu memberi ketenangan pada manusia sampai bila-bila, sehingga ketenangan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan solat itu sendiri. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, apabila mereka mendengar kitab Allah dibacakan, bertambah lagi akan iman mereka. Maksudnya adalah memperbaiki diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amal-amal yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya kita perhatikan ayat ini, innamal mu'minuna idza dzukira Allah wajilat qulubuhum, apabila mereka itulah orang beriman mengingati Allah, gementarnya hati mereka.
Tetapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya mengingati Allah jiwa hati akan jadi tenang. Dalam ayat yang tadi wajilat qulubuhum, hati mereka itu akan gemetar. Ikut pada zahir ayat seolah-olah bertentangan. Tapi kata ulama-ulama kita, maksud ayat Quran yang dikaitkan wajilat qulubuhum apabila saja dia mula meninggalkannya, melewat-lewatkannya, seperti mana solat, gemetar menunjukkan bahawasanya takut dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali mendirikan solat. Disebabkan apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Setelah diperingatkan buat mereka itu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ancaman bagi mereka yang meninggalkan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun. Neraka waillah bagi mereka yang melalaikan salat. Itulah apabila mereka mendirikan salat, itu mereka lalai dalam salat mereka. Lalai di sini kata Abdullah bin Abbas bukan salat tidak khusyuk, tetapi maksud lalai di sini kata Abdullah bin Abbas, itulah seseorang yang salat, dia mendirikan salat tapi bukan pada waktunya. Jadi perhatikan, kalau sekiranya seseorang itu sengaja melewat-lewatkan waktu subuh sehingga habis waktunya, lalu dia mendirikan waktu subuh, dia mendirikan salat fardu subuh dalam keadaan qadaan ganti, mungkin pada waktu duha, sedangkan dalam keadaan menyengajakan meninggalkan solat subuh. Seperti mana juga dia solat zuhur dah masuk waktu asar, dia solat asar dah masuk pada waktu maghrib, meninggalkannya pada waktu yang difardukan muta'ammidan, sengaja dia. Bila sengaja menunjukkan bahawa si Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailun, maka neraka wail bagi orang yang mendirikan solat cuma dengan cara dia, bukan cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapannya bagi orang yang beriman. Maknanya salat itu fi waqtiha, pada waktunya. Salat tanpa waktu, ikut cara dia, waktu dia, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailun, neraka wail bagi orang yang mendirikan solat demikian. Lalu bagaimana kalau sekiranya seseorang itu muta'ammidan, sengaja meninggalkan solat terus? Seperti mana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salat al-'asri faqad habita 'amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan solat asar, itulah muta'ammidan, sengaja, maka leburlah amal-amal dia. Nabi menyebut bahawasanya solat asar belum solat yang lain. Faqad habita amaluhu, gugur, lebur amalnya. Seperti mana seseorang itu solat Idul Fitri, Idul Adha, tapi solat fardu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak tunaikan, maka solatnya itu sah, pahalanya dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rugi saja. Lalu perlu diingatkan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita tidak boleh memberi ketenangan pada manusia sehingga ketenangan itu orang itu dalam keadaan berwasilah dengan apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana diri kita dalam keadaan bimbang, dalam keadaan takut, kita tidak akan hilang walaupun seseorang itu, sifat-sifat itu tidak akan hilang walaupun seseorang mengatakan kepada kita tenang, tenang, dia tidak akan pernah hilang. Sehinggalah wasilahnya dengan as-salah juga. Seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan fayusalliha idza dzakaraha la kafaraha illa dhalik. Wa qala Allah Ta'ala wa aqimus salata lidzikri. Barang siapa yang lupa untuk mendirikan salat, lupa, maka hendaklah dia kembali salat
ketika mana dia ingat, dia dah lupa nak solat, bangun solatlah. La kafaraha, tidak ada kafarah bagi orang yang meninggalkan solat illa dzalik, melainkan perlu mendirikannya. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata lidzikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Tidak lain agar kita mencapainya ketenangan apabila hidup di atas dunia ini. Maksudnya kita tidak akan pernah dapat memberi ketenangan kepada manusia sekiranya dia tidak solat. Dia kata dia mengadu jiwanya tidak tenang, kita tidak akan boleh menenangkannya sehingga dia bangun dan mendirikan solat yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, barang siapa yang lupa, lalu barang siapa yang lupa, maka hendaklah dia kembali solat apabila dia ingat. Tidak ada kafarah melainkan mendirikan solat. Kerana Allah berfirman, aqimus salata lidzikri, dirikan solat untuk ingat aku, agar kamu dapat ketenangan. Ketenangan itu akan kembali balik pada al-yaqin wal mu'afah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketenangan itu dalam hati, bukan pada zahir batan semata-mata. Mungkin kita melihat seseorang itu seperti mana dia itu tidak tenang, tetapi hakikatnya hatinya sedang tenang. Mungkin kita melihat seseorang, mungkin tenang di hati, mungkin hatinya tidak tenang. Kerana kita melihat pada lahiriah, zahir, mungkin pada wajahnya. Ini wajah orang yang tenang jiwanya ni. Kemungkinan jiwanya tidak pernah tenang. Tetapi mungkin kita tengok wajahnya macam bimbang, gusar, mungkin hatinya senang tenang. Kerana ketenangan itu pada hati, bila melibatkan hati, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi kata, barang siapa lupa, lalu barang siapa yang meninggalkan solat sengaja, tentu lebih diberatkan hukumnya itu. Orang yang lupa solat apabila ingat, bangun solat. Lalu bagaimana orang yang meninggalkan solat muta'ammidan, sengaja pula, lebih lagi diperintah untuk dia mendirikan solat. Itu kaedah. Disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu khuliqa, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan halu'a, gusar, bimbang, keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a, apabila saja mereka itu ditimpa, diuji dengan musibah, dengan apa-apa bala, satu ujian, jazu'a, semakin bimbang. Idza massahu al-khairu manu'a, tetapi bila Allah Subhanahu wa ta'ala berilah mereka kebaikan, agar mereka dengan kebaikan itu dijadikan wasilah untuk melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah, tapi tak hilang juga gusarnya, bimbangnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, itu bagi orang yang tidak solat, illa al-musallin alladhina hum ala salatin daimun, kecuali orang yang solat, yang istiqamah solat, dia tidak akan mengalaminya. Mengapa? Kerana al-yaqin, keyakinan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka bertawakal. Maknanya itu al-yaqin. Seperti mana rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mu'tamad, sebab kehendak Allah itu qadim terdahulu pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak terlibat dengan hadis ataupun yang baharu. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan rezeki buat kita sebelum dia menciptakan langit dan juga bumi lagi. Jadi kita kena yakin dengan rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki bukan di tangan makhluk, bukan di tangan manusia, bukan di tangan kerajaan, bukan di tangannya Kementerian Keuangan sekalipun. Rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ar-Raziq, atas zatnya Al-Baqi. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, atas zatnya Al-Baqa. Dia yang mengurniakan rezeki, Baqi, Baqa, berterusan. Makna menunjukkan bahawasanya apa yang kita miliki, bahkan orang dulu-dulu miliki, semua kurniaan rezeki daripada Allah. Daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan rezeki dia.
Segala manusia yang terakhir di atas dunia ini juga telah ditentukan rezekinya. Lalu rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan ditentukan oleh sesiapa pun di antara makhluk-makhluk ini. Itu aqidatul Islam, itulah al-yaqin, itulah yang menyebabkan kita mendapat ketenangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana al-yaqin kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha memberi rezeki. Yakin Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkannya sebelum kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak pandai berkaitan dengan sifat Allah yang Maha memberi rezeki, tapi kita diperintah untuk meyakini apa-apa pun rezeki kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebahagian rezeki itu kita juga meminta kepada Allah atas jalan al-ikhtiyarah. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita pilihan, mahu minta. Kalau kamu mahu minta atas zat Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah, dia sediakan. Lalu kita akan mendapat dengan apa yang kita minta, apa yang kita ingini. Hanya saja apabila saja Allah Subhanahu wa ta'ala memustajabkan doa kita, dia beri dengan apa yang kita ingini, maka kita akan menanggunglah dengan apa yang kita minta. Berbeza dengan sesuatu yang tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma dia telah tetapkan. Kalau sekiranya doa kita tidak mustajab, jauh lagi kita kena bersyukur kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memustajabkannya kerana atas keinginan dan kehendak dia. Sebab kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih baik daripada kehendaknya makhluk, jauh lebih hebat, jauh lebih terbaik daripada apa yang kita inginkan. Disebabkan mungkin sesuatu yang kita inginkan, lalu kita mohon kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala beri. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya kepada kita, terasa beban, terasa berat dalam menguruskannya. Lalu kita diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebahagian yang tidak memberi kepada kita agar tidak menjadi beban buat kehidupan kita. Seperti mana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hidupnya senang, kaya raya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberinya agar di akhirat hisab kita hisab yasirah, hisab kita dimudahkan. Kita lihat orang-orang kaya dalam dunia, seperti mana contoh Sultan Brunei itu pernah diisytiharkan sebagai orang yang paling kaya di dunia, lebih pada Raja Saudi dulu lah. Ya, kita lihat di atas dunia dengan mata kita, tapi di akhirat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghisabnya nanti. Ini contoh. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi beban buat kita agar jangan jadi beban lebih berat di akhirat. Mana yakin saja kehendak Allah, yakin saja dengan apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki itu kehendaknya bukan melalui ilmu. Dulu Qarun itu mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala beri aku macam-macam sebab ilmu aku. Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berinya kepadanya Qarun itu bukan sebab ilmunya. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan rezeki buat dia sebagai ujian. Qarun menisbahkan atas ilmunya, Allah menafikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menafikannya. Mengapa agaknya? Kerana Qarun akhirnya mati sebagai seorang kafir. Kalau kerana ilmunya, makin dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana contoh seseorang tu belajar sampai jadi pakar ekonomi, pakar sampai bidang kedoktoran dalam bab ekonomi. Kita berkawan dengannya, lalu kita bertanya, bagaimana hidupmu? Kusar, duit dah saya tak cukup je. Dapat isteri pula meminta-minta itu dan ini. Orang nak rumah baru, dia nak rumah baru. Orang beli kereta baru, dia nak kereta baru. Tak cukup, padahal dia pakai ekonomi. Mengapa agaknya? Sebab rezeki itu bukan disebabkan kepakaran dia dalam ekonomi.
Tidak ada kaitan langsung dengan kepakaran ilmu seseorang. Rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang wali, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon padamu agar aku tenang ibadah je. Bab berkaitan dengan makan dan minum aku serah padamu. Apa maksudnya? Dalam Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa pun kita, fantashiru fil ardi yabtaghu min fadlillah. Kamu kena bertebaran. Bertebaran tidak semestinya pergi negara jauh-jauh. Tapi yang dimaksudkan paling kurang berusaha untuk mencari makan dan minum yang asas-asas. Asas ini seperti mana satu hari kita dapat makan 2-3 kali. Asas yang kita makan ada berasnya, ada nasinya, ada lauk sikit-sikit. Itu makanan asas. Yang menyebabkan manusia akhir zaman tidak pernah cukup-cukup sebab mereka nak menambah lagi. Di mana tak cukup? Padahal dalam Islam cukup memadai seseorang itu, kata Rasulullah, dia makan dengan makanan yang asas-asas. Oleh kerana itu apabila kita keluar zakat fitrah atas beras saja, asas yang kita makan. Lalu orang tak merasai cukup sebab dia nak tambah lagi yang lain-lain. Padahal dalam Islam cukupnya asas-asas memadai. Lalu bila dia keluar pergi mencari nafkah, yang asas-asas memadai. Yang menjadi beban apabila bertambah beban dalam kehidupan dia, lalu dia perlu cari lagi sehingga menambah bebannya lagi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala apabila ditakdirkan rezeki yang asas itu jangan dirisaukan, pasti ada. Itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu qawaid dia sudah al-yaqin dalam aqidatul Islam. Itu dalam aqidatul Islam. Lalu wali tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, makan dan minum aku serah padamu. Aku nak ibadah secara tenang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mustajabkannya. Mengapa agaknya bila dia mengatakan makan dan minum dia serahkan kepada Allah, maknanya dia tak mau usaha dan mencarinya, cukup seolah-olah dengan ibadahnya ada makan minum depan mata je. Bila dia lapar, adalah yang datang bagi dia makan, seolah-olah begitu. Allah mustajabkan doa dia. Satu hari dia dituduh mencuri, lalu ditangkap, dipenjarakan, masuk dalam penjara, free makan dan minum. Tak perlu berusaha, mustajabkan doa begitu. Faham ke tidak cerita saya? Dia berdoa tak mau usaha cari makan dan minum, dia nak ibadah. Allah mustajabkan, masuk penjara memang orang bagi makan dan minum. Tak perlu cari. Mustajab lah. Yang doa tu bukan orang awam, wali lagi. Jadi kita tidak akan boleh memberi ketenangan pada manusia sehingga dia mendirikan solat. Oleh kerana itu dakwatul Islamiyah bukan datang nak bagi dia tenang, tetapi nak membawa dia kepada ketenangan bila dia tak tenang itu. Membawa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu je kawaid, itu je kaedah, itulah dakwatul Islamiyah. Oleh kerana itu dakwah bukan memanggil manusia kepada diri dia, manggil dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada kaedahnya al-yaqin fil Islam, keyakinan dalam Islam. Seperti mana contoh kita belajar tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia sudah akidah. Ada sesuatu yang tidak boleh guna pakai akal kita. Jangan libatkan akal kita kalau berkaitan dengan qudrah wal iradah Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan dan juga kehendak dia. Sebab dia adzali, dia qadir. Kita ni baharu makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jangan sampai kita yang menentukan kata Allah, sedangkan dialah zat yang menentukan segala-galanya kepada kita. Yudabbirul amra yufassilul ayat la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah Subhanahu wa taala yang tadbir, dia yang uruskan semua. Lalu berlepas diri bagi kita dalam menguruskannya. Kita menguruskannya itu hanya menjadi wasilah agar kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana contoh, Allah telah tetapkan rezeki pada kita, tetap juga kita doa mohon rezeki. Kerana doa itu ibadah.
dan meyakini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lidah kita untuk minta rezeki kerana dia juga telah tentukan rezeki buat kita. Qawaid dan kaedahnya begitu. Jadi oleh kerana itu berkaitan dengan rezeki jangan pernah bimbang gusar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita kebuluran, kesusahan kerana tidak ada rezeki, dan juga satu-satu yang perlu kita hidup dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya buat kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya buat kita sampailah kita mati, seperti mana hadis Rasulullah, seseorang tidak akan mati melainkan jaminan rezekinya selesai barulah mati. Kalau belum selesai dia tak mati lagi. Allah Subhanahu wa taala biar dia sehingga hidup dengan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana contoh ayam itu daripada telur, ia masuk akal. Kalau ayam daripada batu, tak masuk akal, mustahil. Akal kita menyatakan demikian. Tetapi apabila kita kaitkan dengan kekuasaan Allah dan kehendaknya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala nak mengeluarkan ayam walaupun daripada batu sekalipun. Dan jangan kita mengatakan mustahil itu berlaku. Kesalahan dia sudah akidatul Islam. Disebabkan pada zaman Nabi Saleh alaihi wasallam Allah memperlihatkan dia sebagai Nabi Rasul dengan mukjizat. Mukjizat dia adalah unta keluar daripada batu. Unta tu tak beranak pun, tak membesar. Satu unta betina yang sangat besar yang sedangnya hamil keluar daripada batu, dan keluar pada celah batu yang sangat sempit. Kita boleh kata keluar daripada batu. Sebagai ulama mengatakan dia duduk dalam batu, batu tu pecah sikit keluar dia. Akal kata tak masuk akal. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan unta daripada batu. Lalu itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah akidah ayam tu keluar daripada telur ke ayam keluar daripada batu, sama saja. Itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membezakan. Seperti mana hujan tak turun, hujan turun. Tak turun pun adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah menyebut balaan hasanah. Ada juga musibah yang mana dia akan menjadi baik buat kamu. Lalu hujan turun tu satu rahmat. Ada juga hujan ketika hujan tak turun tu satu rahmat juga buat kamu. Orang yang buat kenduri dia tak mau hujan turun. Doalah agar saya nak buat kenduri kahwin ni, janganlah hujan turun lebat-lebat, sebab jalan kami ni biasa lecak-lecak kalau hujan turun. Ada juga begitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menahan hujan. Diberilah kepada ustaz tu 300 sebab doa hujan tak turun. Pada Allah Subhanahu wa taala memang tidak turun ke hujan pada waktu tu. Terima kasih ustaz sebab doa, betul lah doa ustaz mustajab, doa mustajab. Hujan tak turun, ambil 300. Tapi kalau hari tu hujan turun, ustaz punya doa tak mustajab. Lalu begitulah akal ni manusia. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala tu azali, kehendak dia itu qadir. Lalu jangan libatkan perkara itu seolah-olah baharu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baharu ni maksudnya sebelum ni tak ada, kemudian diadakan. Sedangkan kehendak Allah Subhanahu wa taala qadim. Qadim tu terdahulu telah ada bersama wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tidak boleh berhalusi kerana dia termasuk rahsianya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita jangan masuk campur. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengajar kita tentang al-yakin, tentang al-jannah, syurga. Kalau ditanya agaknya syurga ni mahal atau murah, mana ada orang kata syurga tu kalau dijual murah, terlalu mahal. Bahkan kemungkinan kalau dihimpun segala kekayaan di atas muka bumi ini tak boleh nak membeli walaupun satu helai baju syurga. Kemungkinannya tak mampu nak membeli satu helai ni baju syurga. Terlalu mahal. Tapi Allah Subhanahu wa taala bercerita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak akan masuk syurga adalah orang miskin. Syurga mahal, dapat dibeli oleh orang miskin. Akal kata kalau orang kaya dapat beli yang mahal-mahal, tapi Allah Subhanahu wa taala kata syurga jauh lebih mahal, tapi yang membelinya kebanyakan orang miskin, bukan orang kaya. Apa maksudnya? Syarat nak masuk syurga bukan kerana harta benda.
Syaratnya nak masuk syurga bukan kerana kaya, tapi kerana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita lihat mata. Mata kita diberi ketajamannya sehingga dapat melihat sesuatu, sehingga dapat membaca. Itu pun kalau sekiranya kalau waktu yang gelap, pada ketika gelap ada cahaya yang menyuluh, baru kita dapat baca. Tapi kalau cahaya itu tidak ada dalam kegelapan, kita tak mampu untuk membaca dan melihat sesuatu. Begitu juga akal kita. Tajam bagaimanapun, kita tengok orang kafir, akal mereka tajam, sangat tajam. Tajam ni maknanya mereka boleh buat sesuatu yang kita orang Islam pun tak boleh buat, ataupun kita orang Islam pun mungkin tak terfikir nak buat, mereka buat. Itu ketajaman akal mereka. Sampai mereka yang sampai ke langit sana, sampai ke angkasa sana, dengan ketajaman akal itu semua. Teknologi. Akan tetapi hendaklah kita ketahui seperti mana dikaitkan dengan mata tadi. Kalau tajam sekali akalnya, tapi kalau tidak dipandu dengan dua cahaya, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah, dia tidak akan pernah berjaya juga pada hakikatnya. Kerana apa? Itu duniawi, mata' dunia qalil, itu semua sedikit. Allah Subhanahu wa taala tak pernah perintah itu. Tak pernah perintah berteknologi, tidak pernah perintah agar manusia sampai ke angkasa. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perintah. Tapi Allah perintah makan dan minum. Ada seseorang itu bertanya, dia kata, mengapa dalam Quran perintah makan dan minum pun ada, bahkan kena perintah dulu baru nak makan minum. Tapi kenapa dalam Quran tak ada perintah untuk pergi ke angkasa, buat pesawat hebat-hebat pergi ke bulan? Kerana itu tidak penting. Yang pentingnya makan dan minum, sebab manusia perlu makan dan minum. Kalau manusia tak makan dan minum dalam beberapa hari saja, boleh mati dia. Apatah lagi kalau dia tak dapat minum. Ada orang mati sebab betul tak dapat makan dan minum. Makan keluar, minum keluar, muntah balik, last sekali mati dia. Apa maksud? Menunjukkan Allah perintah kulu washrabu, makan dan minum tu jauh lebih baik daripada buat pesawat pergi ke bulan sekalipun. Kalau tanya dia, kalau kamu berjaya pergi membawa pesawat, membawa kamu sampai ke bulan, tapi kalau sekiranya kamu tak membawa bekalan makan dan minum, agaknya berapa hari kamu boleh bertahan hidup di atas sana? Kalau kamu di sini di bumi, kamu pergi satu tempat tak bawa bekalan, rasa lapar, kamu boleh mendapatkan makanan di tempat tu. Tapi kalau kamu dah sampai bulan, kamu nak makan apa? Oh, baru dia terfikir, betul lah makan dan minum jauh lebih besar peranannya berbanding orang telah sampai ke bulan. Tapi pemikiran manusia, orang yang telah sampai ke bulan jauh lebih hebat sebenarnya. Akal manusia hebat dia ni, 2 kaki dah sampai ke bulan, padahal orang pun masih keliru lagi dah sampai ke belum tu, kesampai dalam studio saja. Jadi apa maksud di sini? Pemikiran manusia telah diajar begitu. Oleh kerana itu dalam Islam, Nabi SAW dia tidak izinkan agar akal kita itu dalam keadaan demikian. Tidak diizinkan sama sekali. Seperti mana juga manusia, lebih-lebih manusia akhir zaman, kalau ditanya, kalau hidup tanpa masalah itu best tak? Oh, itu yang saya dambakan. Tak ada masalah. Zero tanpa masalah. Zero problem. Macam orang hutang zero interest lah. Zero. Barulah nama hakikat kehidupan, barulah tenang, tak ada masalah. Kita tanya bukan orang kafir, kita tanya orang Islam. Zero masalah. Betul kamu orang Islam kau ni? Oi, takkan aku kafir pun. Kamu mencintai Nabi? Kita kan wajib mencintai Nabi. Tapi Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi masalah buat Rasulullah. Apa maksudnya? Ada je beban yang Rasulullah akan tanggung. Kemudian masalah itu keluar melalui Quran. Keluar melalui Quran. Sebab Rasulullah kata, apa saja yang Allah uji kepada kamu satu permasalahan, kamu boleh keluar dengan Quran. Ini surahnya, ini ayatnya. Amal, kamu keluar daripada masalah itu.
Tetapi Rasulullah SAW diuji lagi oleh Allah. Dah selesai keluar daripada masalah itu, datang masalah yang lain, beban yang lain, perintah yang lain. Perintah hijrah ke Madinah daripada Mekah. Itu bukan satu perkara yang kecil. Perkara itu membawa beban yang besar sebenarnya. Sebab Rasulullah SAW bila sampai ke Madinah, bebannya sangat besar. Sebab dia Nabi Rasul yang menghadapi macam-macam perangai manusia. Dia mewakili umat Islam. Kita tak mampu, tak berani. Allah perintah Rasulullah pergi dakwah, walaupun pada musuh sekalipun. Itu satu beban yang besar. Lalu turun ayat Quran, ya Muhammad, cara untuk mengeluarkan daripada permasalahan ini ayat dia. Lalu Rasulullah pun keluar daripada permasalahan itu dengan ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Cuma pada masalah bebannya itu selesai, Allah Subhanahu wa taala perintah puasa Ramadan, lepas tu jihad fi sabilillah. Itu kira masalah bahasa usul, bahasa zahir, satu masalah. Tapi masalah di sini bukan hakikat masalah, cuma bahasa sebutan. Mana satu beban. Lalu turun ayat Quran, perintah jihad. Kita tak pandai jihad sebab tak banyak pengalaman bab jihad. Lalu Allah Subhanahu wa taala ajar satu persatu sehingga kita pun mampu untuk berjihad. Selesai, perintah yang lain pula. Sedangkan umat akhir zaman nak keluar pada masalah, kalau boleh zero, sedangkan dia mengatakan dia mencintai Rasulullah SAW, maka tidak tepat. Bila dia mencintai Nabi, dia akan bertambah masalah tadi. Allah Subhanahu wa taala akan uji dia. Begitu kaedahnya. Dan jangan kita mengkaitkan masalah itu adalah satu ni azab Allah Subhanahu wa taala buat kita, tetapi kerana cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih-lebih lagi orang akhir zaman, jangan memisahkan umatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan hadis-hadis sahih sekalipun. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan umatku kalau sekiranya mereka itu melakukan satu amalan yang bid'ah, laisa minni, sudah di laisa minna, bukan umatku kalau dia buat bid'ah. Lalu dibawa dengan hadis sahih yang lain, barang siapa melakukan bid'ah maka dia dalalah fil nar. Amalan yang bid'ah itu sesat itu pergi ke neraka dia. Lalu dia nak memisahkan kita umat ini daripada Rasulullah hanya sebab disebabkan satu perkara ataupun amalan yang khilafiyah. Orang buat maulid Nabi SAW, ini bukan umat Rasulullah dan ni. Sebab Rasulullah bersabda sekarang adanya dia sahih, maknanya dia nak memisahkan umat ni dengan Rasulullah. Itu satu keburukan yang paling besar akhir zaman. Kerana mereka saja menggelak kami di umat Rasulullah sebab kami tak buat bid'ah. Yang buat bid'ah ni tak jadi umat Rasulullah. Itu salah, dia sudah aqaid, dia sudah aqidatul Islam. Apakah mereka tidak belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun akidatul Islam yang sebenarnya, yang sahih? Jadi dilarang berbuat demikian. Seperti mana Rasulullah SAW mengajar kita, apabila kamu buat dosa maka minta ampun kepada Allah. Bila kamu lihat orang buat dosa, maka kamu mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala bagi tunjuk pada mereka. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala sifat dia jangan disamakan dengan akal kita. Jangan dilibatkan akal. Akal kita ni sering memandu. Apabila orang buat salah, terus mahu menghukum dia. Sekian sampai kata sesat lagi menyesatkan. Itu tidak diperbolehkan. Dia sudah aqidatul Islam. Bila dia salah maka doakan dia. Sebab kita pun pernah buat salah, orang doakan kita. Itu semua atas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mentakdirkan buat kita untuk buat salah agar kita mengetahui kita tidak akan terlepas daripada takdir buat salah, agar kita tak merasai diri kita bersih. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila seseorang itu buat fahisyah, dosa besar, tinggal solat, tinggal puasa Ramadan, atau buat satu perkara yang tak sepatutnya dia buat,
kemudian kembali diingat Allah Subhanahu Wa Taala, lalu minta ampun kepada Allah. Maka siapa lagi yang dapat memberikan ampunan? Mereka tidak lain Allah. Jadi jangan libatkan hukum itu atas kita. Jangan menghukumnya, mengejeknya, menghinanya, sebab dia ada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang memberikan ampunan kepada dia. Dan mereka juga tidak akan mengulangi apabila mereka dah tahu kesalahan tersebut. Bila dia dah tahu bahawasanya meninggalkan solat tu hukumnya dosa sangat besar, maka dia tidak meninggalkan lagi. Dan kita tidak boleh menghukumnya terus. Mengatakan ini boleh jadi kafir, bahkan bagi aku dia kafir, dia syirik, dia kufur. Tidak boleh berbuat demikian tu. Baginda Rasulullah SAW. Sebab apa? Statusnya manusia hanya diketahui oleh Allah di akhirat. Sebab dia Malik Yaumiddin. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kelak nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi tahu kepada manusia seluruhnya dengan apa yang dia lakukan. Maknanya manusia, semua manusia tidak akan mengetahui status pada hakikat yang sebenarnya. Yang ini mengetahui secara zahir, tapi dia tidak akan mengetahui hakikat sebenarnya. Yang mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Rasulullah apabila dakwah, Nabi dipukul, dibaling batu, sehinggalah dahi Rasulullah SAW pecah, darah. Begitu juga patahnya gigi geraham Rasulullah, bibir Rasulullah pun pecah. Musuh datang pukul Rasul, baling batu, baling kayu. Bahkan dalam peperangan Uhud pun Nabi kena demikian. Bahkan waktu Nabi berdakwah di Taif pun begitu juga. Tidak lain untuk dakwah. Dalam peperangan nombor satu bukan perang, tetap dakwah dulu. Kita tidak akan angkat pedang kepada musuh-musuh, melainkan dakwah dulu dimulakan dengan dakwah. Apabila mereka menolaknya, mereka benar-benar mahu memerangi kita, baru kita memerangi mereka. Kita memerangi mereka agar bila mereka dah tak ada, mudah dakwah sampai pada orang-orang yang tak tahu. Seperti mana satu kerajaan dulu, mengapa Usain bin Umar memerangi kerajaan Rom dan juga Parsi? Disebabkan selagi mana adanya Raja Parsi, Raja Rom, mereka lah yang menahan manusia untuk beriman. Siapa beriman mereka bunuh. Mana jahatlah kerajaan Kaisar dan Kisra. Lalu Sayyidina Umar tidak memerangi rakyat, dia memerangi raja dan tentera-tentera itu. Bila dia jatuh, Kaisar dan juga Kisra, Parsi dan juga Romawi, banyak orang masuk Islam. Mengapa sebelum itu tak ramai masuk Islam? Kerana raja yang zalim tadi. Itulah masuk perang dalam Islam. Kita tidak memerangi orang yang tak tahu, sebab kita akan dakwah untuk bagi tahu. Sebab mereka orang yang lemah, mereka ditindas. Kalau mereka nak ikut Islam, mereka dibunuh dengan raja-raja jahat. Jadi kerana itu dalam peperangan Islam itulah. Lalu walaupun Rasulullah SAW berhadapan dengan musuh-musuh begitu, Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi agar jangan dakwah, melainkan dakwah juga. Rasulullah diperintah oleh Allah pergi dakwah juga. Apa maksudnya? Walaupun itu musuh, biar mata-mata musuh memandang wajah Rasulullah sebagai musuh juga. Biar mereka melihat wajah Rasulullah SAW, walaupun mereka ini memang membenci Nabi, pandang Nabi dengan pandangan benci. Pandang dulu. Biar mereka lihat Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, Nabi Rasul. Wajah yang mereka musuh lihat itu adalah wajahnya kekasih Allah. Tengok dulu, biar tengok. Walaupun musuh, kerana Allah perintah demikian, kerana wajah Rasulullah tidak sama dengan wajahnya manusia lain. Cahayanya, sinaran cahayanya, ketampanannya, mana ada manusia begitu. Lalu yang melihatnya adalah musuh, biar tengok dulu. Jangan berpaling. Biar itu Abu Sufyan, biar tengok muka Rasulullah. Abu Sufyan memang membenci Rasulullah. Istrinya Hindun memang membencinya Rasulullah SAW. Kebenciannya sangat-sangat besar Abu Sufyan. Tapi Rasulullah datang, perlihatkan wajah Rasul agar Abu Sufyan tengok. Bahkan Abu Sufyan pun suka tengok wajah Rasul, walaupun wajah Rasulullah musuh. Akhirnya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, sambil duduk teringat terkenang wajah Rasulullah, seorang Nabi, seorang Rasul kekasih Allah. Allah beri hidayah sehingga dia masuk Islam.
kemudian begitu juga Hindun mengingati wajah Rasulullah, kebenaran dan keyakinan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah, dia masuk Islam. Wahsy yang membunuhnya Sayyidina Hamzah juga banyak kali melihat wajah Rasulullah, akhirnya dia pun masuk Islam. Mengapa? Agaknya kerana dia juga umat baginda Rasulullah. Itulah status manusia, kita tidak mengetahuinya kadang-kadang atas dunia. Dia itu musuh Allah dan Rasul, tiba-tiba jadi Islam, beriman kepada Allah, lalu Allah turunkan ayat radhiyallahu anhu wa radwan. Ini jadi semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dulu Sayyidina Umar pun membenci Rasul, akhirnya menjadi radhiyallahu anhu wa radwan. Bahkan Rasulullah kata, kalau ada Nabi setelah aku, Umar boleh jadi Nabi, tapi tak jadi Rasul dah. Penutupnya Rasul adalah Nabi Muhammad. Kalau tak penutup dengan Nabi Muhammad, tak boleh, tak kiamat lah. Tapi tidak ditutup dengan kenabian atau kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi kata tetap Allah tutup juga. Kalau Allah tak tutup, Umar jadi Nabi, padahal dulu dia musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana yang Umar boleh masuknya Islam? Kerana wajah Rasul ada dalam hati dia. Wajah orang yang dia benci itu duduk dalam hati, sehingga ada sinarannya wajah Rasulullah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah kepada dia. Itu status manusia. Lalu akalnya manusia akhir zaman selalu menstatuskan orang munafik ini, orang yang fasik, orang ini sekian. Pada status mereka tidak diketahui. Yang mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Rasulullah kata kemungkinan kamu lihat dia mungkin di kafir, tapi satu hari dia mati Islam, beriman. Kamu lihat dia sebagai orang mukmin, mungkin matinya kafir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah statusnya manusia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja kita diperintah untuk jaga diri kita dan bukan jaganya diri orang lain. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kaedahnya begitu. Apabila kamu jaga diri kamu, dia jaga diri dia, akhirnya Islam terpelihara. Apabila kamu mula menyalahkan, kamu mula menghukum, lalu itu yang menyebabkan akan perbalahan, kemudian furqah, perpecahan. Pada Islam ini agama yang aman damai, agama yang selesa, yang seimbang, agama yang ceria, yang bahagia, yang menenangkan. Tapi disebabkan golongan itu tidak ada tu wujud dalam Islam. Mana sebab munasabah orang-orang yang begitu? Pada Islam itu bukannya agama nak bagi orang takut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ni adalah agama yang menyelamatkan, memberi ketenangan. Rasulullah pun mengajar sahabat begitu, walaupun nak ibadah sekalipun. Waktu Rasulullah nak buat haji dengan para sahabat naik unta, para sahabat semua bersungguh-sungguh bergerak, laju-laju melangkah, Nabi atas unta. Lalu Rasulullah mengatakan, tenang, pelan-pelan saja. Arafah itu takkan lari ke mana pun. Kamu akan sampai juga ke Arafah, kata Rasulullah. Kamu tidak akan ketinggalan kerana Rasul ada bersama dengan kamu. Apa kamu nak bimbang? Rasulullah kata, tenang. Ada seorang sahabat Rasulullah, dia baca Quran, berlagu-lagu, angkat suara. Lepas tu Rasulullah kata, had. Nabi kata, bacaan kamu hadkannya. Jangan kamu paksa diri kamu nak baca sekian-sekian dengan lagu-lagunya, sekian-sekian mengangkat suara kamu. Nabi kata, tenang saja baca. Itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya di sini? Rasulullah mahu agar kita merasai ketenangan. Alaikum bil qasdi, hendaklah kamu hidup kesederhanaan sebab kamu akan rasa tenang pada kesederhanaan. Jadi oleh kerana itulah penambahan iman itu dikaitkan dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya kita itu memberi keceriaan bagi seseorang itu suka dalam Islam, itu satu pahala yang sangat-sangat besar. Bagi dia ceria, bagi dia suka. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, berilah berita gembira kepada orang beriman dan juga beramal soleh. Nabi mubasyirin, yang memberi berita gembira. Lalu Rasulullah kata, kamu sebagai umatku, absyiru,
Basyiru, bagi berita gembira, jangan takut ke orang, jangan bagi orang lari, jangan mencela, jangan menghina itu Islam. Kata Rasulullah, pahalanya sangat besar. Lalu bagaimana kalau sekiranya kita menceriakan, menggembirakan Rasulullah? Lalu bagaimana caranya? Alaikum bil jamaah, kamu kena jamaah. Belajar akidah betul-betul, itu cara kita memberi keceriaan, kebahagiaan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pahala jauh lebih besar berbanding kita bahagia ke orang. Biar dia gembira. Seseorang di antara kita sakit, lalu kita datang, lalu kita cakap sesuatu untuk menenangkan hatinya agar dia hilanglah rasa sakit, pahala yang sungguh besar, kata Rasulullah. Lalu bagaimana kalau sekiranya amalan kita dapat memberi keceriaan pada baginda Rasulullah? Pasti di akhirat kita akan dibantu, diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta